risau. Okay, so for the first question, okay, dia given the element X, so kita ada element X, the proton number, okay, kita ada dia punya proton number is equals to 20. So kita tahu proton number, okay, bagi X adalah Z is equals to 20. So ini dia punya proton number. And then A, dia minta write the electronic configuration. So, Madam dah cakap, dah mention sebelum ni, kalau dia minta electronic configuration, sebenarnya dia refer kepada SPDF notation. Buat nota sikit. Kalau dia nak electronic configuration, dia refer kepada SPDF notation. Awak buat nota sikit, awak conteng sikit awak punya jawapan tu. Okay? And then the electronic configuration, so since dia punya Z adalah 20, so kita akan ikut Aufbau. Kalau tak ingat susunan dia, awak boleh conteng lah kat mana-mana kan. Awak conteng kat tepi ni ke. Okay, 1S, and then kita ada 2S, 2P, and then kita ada 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, okay, dan sebagainya. Okay. And then kita tahu nak masukkan elektron, kita kena masukkan 1s bagi penuh dulu. So, s orbital boleh masuk 2 elektron sahaja. So, 2 daripada 20, kita masuk dekat 1s. Ada lebih masuk dekat 2s. Ada lebih masuk dekat 2p. P orbitals boleh letak 6 elektron. Okay, ada lebih baru masuk 3s. Ada lebih lagi masuk 3P, ada lebih lagi masuk 4S. Kalau ada lebih lagi baru kita masuk 3D, di mana D orbitals boleh letak 10 elektron dan sebagainya. So, kena ingat benda tu. Ingat sampai bila-bila. So, kita akan masukkan 1S 2 elektron, 2S 2 elektron, 2P boleh masuk 6 elektron. So, 6 campur 2 sama dengan 10. So, kita ada lagi 10 lagi elektron. Masuk dekat 3S 2 elektron, 3P 6 elektron, and then 4S masuk 2 elektron. So, ini dah 10. 2 campur 6 campur 2 pun 10. So, 20 elektron. So, this is the electronic configuration for X. Okay. And then untuk B pula, draw the orbital diagram. Okay. Yang ni ramai yang keliru. Saya minta orbital diagram, dia bagi shape of orbital. Orbital diagram dan juga shape of orbital adalah dua benda yang berbeza. Okey, dia adalah dua benda yang berbeza. Kalau dia kata shape, barulah yang dumbbell, sphere, itu yang lukis. Tapi kalau dia kata orbital, ada diagram kat belakang, even dia kata draw, okey, maksudnya dia nak awak buatkan dia punya ni, yang kotak-kotak tu. 1s, satu orbital, boleh letak 2 elektron. Dekat sini ada 2 elektron. And then jarak kan, 1s dengan 2s, energi dia berbeza. 1s dan 2s, energi dia berbeza. So, kita kena jarakkan dia. Letak 2s, dekat sini ada 2 elektron. So, letak 2 elektron. And then 2p, 2p kita tahu dia punya orbital ada 3. 2px, 2py dan 2pz. Okay, since dia punya orbital ada 3, dan ketiga-tiganya adalah degenerate orbital, which means dia punya energi sama, so kita rapatkan. So, yang ni tadi jauh, yang ni kita kena rapatkan. So, dia ada 6 elektron. So, according to Hans rule, letak dekat elektron dekat degenerate orbital, letak satu persatu dulu. Okay, ada lebih baru kita pasangkan dia. Okay, letak 6 elektron. And then 3S dengan 2P berbeza energi, so jauh kan? Okay. So, 3S ada 2 elektron. 3P dengan 3S pun berbeza energi. Jauhkan dia. Okay. So, ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 elektron. And then 4S pun berbeza energi daripada 3P. Okay. 4S jauhkan. Okay. 4S ada 2 elektron. So, this is the orbital diagram. Saya tak nak lagi dah. Ada letak dekat sini elektron dia. Tak boleh. Jangan letak elektron dekat orbital diagram. 1s ni jangan letak kuasa 2. Awak cakap kuasa kan? Kuasa 2. Bukan kuasa 2 tu elektron kan? Tak boleh letak elektron dekat S ni. Sebab kita dah letak dia dalam orbital. Nampak tak arrow ni? Arrow ni melambangkan dia punya elektron. So, kita dah ada elektron dalam orbital. So, tak perlu lagi tunjukkan dekat sini. Bawah ni tak nak. Sebab tu saya salahkan. Siapa yang letak elektron dekat bawah ni salah. Okay? And then satu lagi. Saya tak tahu ajaran mana awak buat. Awak ambil, mazhab mana awak ikut. 4S ni dia letak dekat antara 3S dengan 3P. Tak boleh. Tak boleh. Okey, sebab 3S dengan 3P ni jauh gila beza energi dengan 4S. Yang boleh dengan 3D je. Kenapa 3D boleh? Sebab energi dia tak jauh beza.
Okay, so 4S boleh letak sebelum 3D ataupun selepas 3D. Tapi dekat 3P dengan 3S tak boleh. Never ever. Ingat tak boleh. Okay. And then C. Okay, C dia minta, barulah dia minta shape of orbital. Shape of orbital that accommodate valence electron bagi X. Okay, so yang ini, Madam dah mention dalam group. Madam kata, untuk shape of orbital, untuk valence electron, okay, sebenarnya kita akan belajar dalam chapter 3. Tapi sebabkan dia boleh tanya juga dekat chapter 2, Madam saja je introduce dekat awak dalam chapter 2. Okay, so, ini nota dia. Okay, so, first, kita nak tentukan valence elektron, kita kena tengok dia punya blok. Okay, dia daripada blok apa? Blok dia apa? So, macam mana nak tengok dia blok apa? Senang sahaja. Elektron terakhir awak letak dekat mana? The highest energy electron adalah, okay, highest energy electron, okay, adalah highest energy electron adalah elektron yang terakhir. Yang terakhir kita letak. Okay, so dalam kes ni, elektron terakhir kita letak dekat orbital yang mana? Dekat? 4S. So sebabkan elektron terakhir kita letak dekat 4S, so dalam kes ni, dia adalah S block. Okay, kalau elektron terakhir kita letak dekat P orbital, dia adalah P block. Kalau elektron terakhir kita letak dekat D orbital, dia D block. Itu saja. Okay, so kalau untuk S block, cara nak tengok dia punya valence shell, okay, valence shell dia untuk S block senang sahaja, NS sahaja. Di mana N adalah N paling luar. Okay, so dekat sini, okay, N paling luar adalah N sama dengan 4. Sebabkan dia S block, 4S2 ni dia punya valence shell. Okay, so dia punya valence elektron ada 2. Okay, kalau dia P block, okay, P block, buat nota sekali dengan saya ni. Kalau P block, dia akan jadi NS dan juga NP. Okay, S dan juga P. So, misal kata kita buat electronic configuration 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Untuk aluminium ni kan. Okay, so since dekat sini, okay, elektron terakhir kita letak dekat P orbital, so dia adalah P block. So, nak tengok valence dia akan duduk pada, dia punya valence shell adalah 3S2, 3P1. Itu valence shell dia. So, valence elektron dia 2 campur 1 ada 3. Okay, tu adalah P block. Untuk D block, okay, D block, soalan nombor 2 ni nanti D block, awak akan tengok balik. Nak tengok valence shell dia adalah NS dan juga N tolak 1 D. Okay. So, misal kata dia punya electronic configuration 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Contoh. Ini dia punya dia punya electronic configuration. So, dia punya valence electron, okay, dia punya valence shell adalah N ni still lagi N paling luar. Okay, dekat sini semua ni, okay, N adalah paling luar. Paling luar, which is outermost shell. Outermost shell. Dia adalah N yang paling luar. Dia adalah outermost shell. Okay, so dalam kes ni, outermost shell dia still lagi N sama dengan 4. So, dia punya valence adalah 4S2, 3D1. Itu dia. Jelas tak? Nak tengok blok? Jelas? Okay, jelas. Okay, jelas Okay, so sekarang ni baru kita tengok. Kita pergi balik pada soalan. So, since elektron terakhir dekat 4S, dia adalah S block. Dia punya valence shell adalah 4S2. So, valence elektron dia adalah 2 elektron pada 4S orbital. So, shape yang kita kena lukis adalah the 4S shape. Yang ni pun dah berbuih lah mulut Madam bagi tahu. Nak lukis dia punya shape tu. Okay, so first kenalah ada axis dia. Suka hatilah nak letak label dia kat sini ke suka hati. Asalkan ada label X, Y dan Z. Okay, so since ini adalah 4S, S adalah bentuk dia sphere. Lukislah sphere. Label bawah ni 4S. Bukan label dia 4S2. Bukan, label dia 4S saja.
Okay. So, walaupun dia ada 2 elektron dekat 4s, so kita lukis sekali je sebab that both elektron duduk pada orbital yang sama. Dia ada satu saja orbital which is 4s. Okay, 4s ni ada satu saja orbital, bentuk dia sphere. Dalam ni ada 2 elektron. Okay. So, this is it. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ha, ya. Ya, saya. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak buat kat sini boleh. Nak buat kat sini boleh. Tak ada masalah. Okay. Alright. So, soalan yang kedua. Okay. Dia kata the sets of quantum numbers and LMS untuk 3 electrons occupying the highest energy. Dekat soalan ni dia mention dah 3 elektron. So 3 set memang untuk 3 elektron. Kadang-kadang soalan dia tak bagi pun ni. Dia tak cakap pun untuk 3 elektron ke 2 elektron ke, dia tak bagi. Dia just bagi set of quantum number je. So Madam dah pernah mention, kalau dia bagi 3 set untuk 3 elektron. Kalau dia bagi 5 set untuk 5 elektron. Kalau dia bagi 10 set untuk 10 elektron. So dekat sini dia mention hanya untuk the highest energy. Okay, so the highest energy orbital subshell dia, kita tengok dekat sini. Ini N dia, ini L dia. So dia punya N adalah sama dengan 3, L dia adalah sama dengan 2. Apa subshell dia? 3. Kalau tak ingat boleh buat ni. L, 0, 1, 2, 3. Okay. Orbital, type of orbital, S, P, D, F. So orbital apa ni? Ya, D orbital kan? Sebab L dia sama dengan 2. Bila L sama dengan 2, dia punya orbital adalah D. So the subshell is 3D. Okay, subshell dia adalah 3D. Okay, so A, state the type of orbital. Okay, senang saja the type of orbital. Kita dah jawab dah tadi. Okay, type of orbital dia adalah D orbital. Okay, D orbital. Ataupun awak boleh cakap 3D orbital pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Alright, so B, name the quantum numbers relate to the orbital shape. Okey, untuk orbital shape tak ada lain, tak ada bukan. Satu je yang indicates shape, iaitu L. L adalah angular momentum. Sebab dia minta nama kan, mesti bagi nama. Salah eja pula. Angular momentum quantum number ataupun azimuthal kan. Okey, tu untuk B. Untuk C pula, dia minta give the electronic configuration. Okay, dia minta electronic configuration. So, ingat electronic configuration, Madam kata SPDF notation. And also the orbital diagram. Orbital diagram untuk atom J. And then, determine its valence shell. So, sekarang ni ada 3 soalan. 1, electronic configuration. 2, orbital diagram. 3, valence shell. Untuk C ni ada 3 soalan sebenarnya. So, dia punya electronic configuration bagi J adalah, before that, okay, awak kena tentukan dulu. Okay, dekat sini, 3D ni ada berapa elektron? 3 set maksudnya 3 elektron. Okay, maksudnya kita dah tahu 3D ni mesti ada 3 elektron. Tapi kita kena ingat. Okay, nak masuk 3D, kena pastikan 4S penuh dulu. Nak masuk 4S, kena pastikan 3P penuh dulu. Nak masuk 3P, kena pastikan 3S penuh dulu dan sampai 1S. So, dia punya electronic configuration adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, barulah 3D, 3. 3D3. Okay, last kali baru 3D3. So, the electronic configuration is 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. So ingat, nak letak 4S kat depan boleh, nak letak belakang 3D pun boleh. Yang tak bolehnya letak dekat sini. Letak dekat 3S, 3P ni tak boleh. Dia antara 4S dengan 3D only. Okay, so the orbital diagram. Kat sini pun ramai yang salah sebab apa? Sebab dia buat macam ni. Salah. Tak boleh letak elektron sebab elektron kita dah tunjukkan dalam orbital. Macam tu. So 2S ada 2 elektron. 2P
Okey, ada 6 elektron. Okey, 3s ada 2 elektron. 3p. Okey, tengok. Madam dah biasa. Memang ikut Hans rule. Walaupun kita tahu dia penuh. Ikut je Hans rule supaya menjadi kebiasaan bagi kita. Okey, 4s ada 2 elektron. 3d, sebabkan 3d ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tapi ada 3 saja elektron ikut Hans rule. So, this is it. Okey, walaupun dia kosong, tak boleh padam. Jangan padam. Dia tetap ada walaupun kosong. Jangan padam. Okey, kalau padam salah. Sebab 3D mesti ada 5 orbital. Okey, and then dia punya valence shell. So, since kita punya elektron terakhir letak dekat 3D, so kita tahu dia adalah D block. So, tadi Madam kata kalau D block, valence shell dia adalah NS, N tolak 1, D. So, N adalah N yang paling luar. Paling luar adalah N sama dengan 4. So, valence shell dia, okay, valence shell dia adalah 4s2 3d3. Janganlah tinggal dia punya elektron tu. Nampak pelik kalau tinggal. Okay. And then D. Alright, D. If 5 electrons were removed, okay, kita remove daripada J, write the electronic configuration for the ion form. And then state the type of stability of this ion. So, ion yang terhasil bila J remove 5 elektron adalah, okay, J5+. Okay, so ingat kita nak remove elektron, kita akan remove daripada outermost shell. So, kita akan remove daripada 4s dulu. So, 1, 2, barulah pergi 3D. 3, 4, 5. So, yang tinggal hanyalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, so sekarang ni kita nak tentukan dia punya type of stability. Type of stability ni juga awak akan jumpa dalam chapter 4 sebenarnya. Okay, tapi tak apa, Madam bagi je tahu. Okay, type of stability. Buat je nota terus supaya chapter 4 nanti, oh ni yang kita belajar hari tu. Okay, type of stability ada 3. Yang pertama adalah noble gas configuration. Okay, yang tulis octet tu pun Madam terima lah. Tapi yang paling tepat adalah noble gas configuration. Di mana untuk noble gas configuration, macam mana nak kenal dia? Okay. NS mesti ada 2 elektron. NP mesti ada 6 elektron. Di mana N adalah N paling luar. So, dalam kes ni, N paling luar adalah 3. 3S 2 elektron, 3P 6 elektron. Terus tahu type of stability dia adalah, okay, type of stability dia adalah noble gas configuration. Noble gas configuration. Okay. So, yang kedua adalah, okay. Yang kedua, kita ada pseudo noble gas. Okay. Pseudo noble gas. Okay. Macam noble gas tapi bukan noble gas. Sebab apa bukan? Okay, untuk pseudo noble gas configuration, apa yang kena penuh adalah NS2, NP6, ND10. Okay, so kalau ada sampai D, 3P6, 3D10, barulah dia adalah pseudo noble gas configuration. And last but not least, kita ada half fill D orbital. Okay, half fill D orbital. Siapa ni? Dah nak habis baru masuk ni. Shikin. Nak habis dah Shikin. Okay, half fill D orbitals, cara nak tengok dia adalah NS mesti 2 elektron, NP mesti 6 elektron, ND mesti 5 elektron. Separuh penuh. D orbital ni separuh penuh. Barulah dia adalah half fill D orbitals. So, kalau tak ada antara tiga-tiga ni, maksudnya dia tak stabil. Okay, so ini dia punya type of stability adalah noble gas configuration sebab N yang paling luar sama dengan 3. 3S ada 2 elektron, 3P ada 6 elektron. Okay. And then last but not least, draw all the shape of orbital. Dia minta all shape of orbitals untuk valence elektron. Okay, bagi atom J. Bagi atom J bukan ion dia.
Dia nak untuk atom J. So, since dekat atom J ni, kita tengok tadi valence shell dia adalah 4s2 3d3. Okay, so bermaksud kita kena draw untuk 4s dan juga 3d. Okay, so sekejap Okay. So, untuk D, okay, yang pertama kita kena drawkan 4s orbital. Okay, labelkan X, Y, Z. Okay, so sebabkan dia sphere, okay, bulat lah. Okay, yang kedua untuk 3D. Okay, since dekat sini, 3D dia ada 3 elektron. So, kita tahu D ada 5 orientation. DXY, DYZ, DXZ, DX square minus Y square, DZ square. Okay, ada 5 orientation. Okay, tapi sebabkan only 3 electrons occupy 3 orbitals, so awak kena draw 3 sahaja daripada 5. Awak draw ke 5, 5 salah. Kalau draw ke 5, 5 salah. Okay, saya akan salahkan. So, kalau draw 3 sahaja, baru betul. Okay. So, kita tahu dia ada 5. Okay, tapi pilih 3 saja. Okay, tapi kat sini saya lukis dah 5. Tapi saya akan buat notes dekat sini, pilih 3 saja. Okay, awak kena lukis 3 saja. Okay, so katakan awak nak lukis 3dxy. Okay, 3dxy. Okay, janganlah buang 3 ni. Awak buang 3 ni salah. Saya akan tolak markah. Awak buang 3 salah. Okay, 3dxy. So, paksi yang tak ada adalah Z. So, 2 kelopak akan duduk dekat paksi Z. Lagi 2 akan duduk antara X dengan Y. Inilah 3dxy. Kalau awak nak lukis 3dxz. Okay. X, Y, Z. Kalau nak lukis 3dxz. Okay, paksi yang tak ada dekat sini adalah Y. So, 2 kelopak duduk dekat Y. Okay, lagi 2 duduk antara X dan juga Z. Okay. Satu lagi kalau nak lukis 3dz square. Yang ni senang. Saya cakap ramai yang kalau nak lukis, dia lukis 3dz square ni dulu. Sebab senang nak hafal. Okay, dia je yang beza sikit. Okay. So, untuk 3dz square, kita akan buat 2 kelopak dekat Z. Okay, and then letak donut kat tengah. Buat 2 pusingan macam donut. Ni baru 3dz square. So, awak boleh juga lukis 3dyz YZ ataupun 3dx square minus Y square. Okay, boleh juga pilih ni. Tapi, choose 3 only. Okay, sebab hanya 3 orbital sahaja yang ada elektron. So, kalau buat lebih daripada itu salah. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Jelas? Jelas tak?